Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala manja minallah illa ilaihi, amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut RAF Academy, para skuad munajat umat muslimin muslimat hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada malam yang penuh barakah ni dalam siri munajat umat fi kulli hajat. Telah pun Allah izinkan kita untuk bersiaran sejak daripada PKP lagi. PKP ni tak boleh nak kita lupakan, kerana daripada titik tolak itulah tercetusnya online kita ini. Daripada titik tolak muhasabah tersebut itulah datangnya satu gerak yang Allah gerakkan kita untuk bermuhasabah. Alhamdulillah, kalau dinisbahkan pula kepada munajat umat dengan kita membaca suratul Fatihah, 7 qiraat, 7 qiraat, 14 riwayat, bermula pada tahun 2021, 4 bulan 9 sehinggalah ke malam ini. Alhamdulillah telah Allah izinkan kita memasuki tahun yang keempat ni mas sekalian, untuk kita terus bersiaran pada malam-malam yang mana kalau dinisbahkan malam ni kita nak rehat dah. Seharian kita waktu daripada siang hari sehingga malam ini mungkin badan sudah letih, keletihan. Namun begitu jemaah sekalian, kita mengira bahawasanya untuk kita ambil masa yang terbaik, waktunya rehat itulah kita nak contribute kembali, kita nak berikan kembali pada perbahasan yang mana nak bagi perkara yang kita suka. Yang ni waktu rehat ni waktu kita suka. Kita nak bagi balik ke jalan agama. Dengan cara apa? Dengan kita berada pada majlis munajat umat ini, kita nak mendoakan umat. Walaupun kita kumpulan yang kecil, kita tidak besar, kita tidak ramai, maksudnya bukanlah sampai tahap puluh ribu atau ratus ribu kan. Namun bukan itu yang orang kata apa menjadi indikatornya, menjadi timbang taranya, bukan. Tapi kita harap
ianya menjadi perkara yang Allah lihat kita. Dia perkara ni bila dan Allah tengok kita jemaah sekalian, itu satu perkara yang Masya Allah, Tabarakallah. Itu yang kita nak jemaah sekalian. Kita nak diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu kita nak membina hubungan kita ini dengan tawasul, berwasilahkan kalam Allah. Kita nak membina hablum minallah, membina hubungan ini dengan kita berdoa, bermunajat. Dan mudah-mudahan adalah di antara kita ini yang Allah angkat derajat. Ini Allah angkat doa, lalu kita saling doa mendoakan, maka segala yang sedang Allah uji dengan kesusahan Allah pemudahkan. Segala yang Allah uji dengan kesakitan Allah berikan kesembuhan. Segala yang Allah uji dengan kesenangan, mampu berhadapan dengan kesenangan untuk memberikan kesenangan atau menyenangkan orang sekelilingnya, memanfaatkan kesenangan yang ada. Jemaah sekalian, dunia ini adalah skema terbesar kita. Dunia adalah skema terbesar. Kita faham maksud skema kan, asyik kena tipu, risau, takut kena tipu. Walhal dunia itu sendiri, walaupun kita buat nampak macam betul, dapat duit, dapat itu, kononnya, tapi kalau kita tidak mampu untuk membawa taat kepada Allah, itulah skema paling besar. Allah dah katakan dalam Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia itu kesenangan yang menipu. Senang-senang kita kena tipu dengan dunia, kita kena scam dengan dunia. Sebab apa? Kita takut kehilangan dunia. Itu skema paling besar. Kita melihat dunia ini dengan paradigma yang benar. Walhal dunia ini skema paling besar. Tak payah tunggu skema, tak payah tunggu skema datang tipu. Dunia itu sendiri dah membawa maksud tipu. Tapi ialah, kita kadang-kadang nak kena faham tentang skema baru nampak tipu. Walhal walaupun perkataannya nampak macam, oh betul ni, oh betul ni, tak ada. Skema semuanya. Dunia skema paling besar. Walaupun kita kata, oh kita buat dengan cara betul, kita buat dengan cara betul. Tak ada yang betul ni dunia ni. Bohong semua. Dunia adalah skema yang paling besar. Saya ulang sikit. Dunia adalah skema yang paling besar. Apa yang dia scam kita? Apa yang dia scam kita? Dia scam kita rugi daripada untuk melakukan dapat pahala. Walhal Allah datangkan dunia untuk tempat untuk kita melabur. Melabur apa? Melabur untuk mendapat pahala. Bukannya mengumpul atau menambah-nambahkan harta. Malah kadang-kadang kita rasa bila ada harta tu kita dah buat the right thing. Walhal kita kena tipu ya. Malah silap bulan trauma ustaz pernah kena scam. Silap bulan itulah yang sebenarnya. Bila kena scam kita redha, itulah pahala. Mana puan Hajah ni, Ikarah Solehah. Kita sangka kita kena scam. Walau waktu itu kalau kita redha, contoh duit kita dah labur, kemudian kita lebur. Tapi kita redha. Itu dapat pahala. Daripada kita dapat duit kemudian kita duk lala, duk leka. Kita ingat kita tak kena scam. Walau kita kena scam. Sebab kita nak tengok dunia itu ada pada kedudukan apa, natijahnya apa. Ada masa untuk apa, ada tenaga untuk apa, ada harta untuk apa. Kadang-kadang kita bila kata, oh kena tipu harta. Walhal bila kena tipu kita pun mula redha, kita perlu kenal Allah. Itulah yang sebenar. Daripada kita ada harta, kemudian kita rasa, kita rasa macam, itu usaha aku menjadi, tengok, this is the thing that I have to remind you about this thing, about that thing. Walhal diri sendiri mungkin kena scam juga. Kadang-kadang kita perkataan scam cukup guna. Akhir zaman memang perkataan scam ni memang menular kan. Walhal Allah telah ingatkan sebelum datang skema-skema tu, berapa ramai orang ambil perhatian bahawa dunia ni scam. Tak ada ambil perhatian. Duk galik dengan suami, kena scam dengan suami. Duk galik dengan isteri, kena scam dengan isteri. Duk galik dengan anak, kena scam dengan anak. Lepas ni saya nak guna scam lah. Sebab orang ni asyik bincangkan scammer kan, saya nak guna scam. Lepas ni dunia ada scammer, habis. Siapa setuju tak setuju, mari kita hujahkan. Dunia scammer kita. Tu kita kena scam masak-masak. Waktu muda, apa kita buat? Waktu muda kita buat apa? Buat cari duit lah, kena scam. Hidup-hidup kena scam. Tapi tak peduli.
Allah kata dunia skema, tak peduli. Mana kita percaya? Dalam Quran Allah kata, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tapi kita relax. Tapi bila kena scam dengan orang, kita cakap, hati-hati ya, nanti scammer. Padahal dunia tu sendiri scammer dah. Kena scam hidup-hidup. Dunia tak payah tunggu ajaran sesat. Dunia boleh menyesatkan kita dah. Apatah lagi ajaran sesat. Menyesatkan kita daripada tujuan asal-usul, asal muasal kita didatangkan di dunia ini. Kita didatangkan di dunia ini untuk apa? Untuk kita mati dan balik kepada akhirat. Tapi tak nampak asal-usul tu, tak nampak. Oh lahai. Bagus juga teman sekalian. Jadi mulai hari ni saya akan gunakan dunia skamer. Tak payah sembang lah. Saya akan cakap siapa datang untuk cerita apa, skamer. Dunia skamer. Skamer. Itu je. Duk kita ni skamer ni duk nampak, oh nanti hati-hati guys kena skamer. Padahal saya akan gunakan dunia skamer paling besar. Ramai orang kena skamer lagi. Yang dah melepasi umur 40 tahun, yang berbaki tak tahu bila lagi, berapa banyak kena scam dengan dunia. Tapi relax lah. Tak ada rasa apa-apa pun. Bila datang seorang yang nak buat skamer, itu orang kata apa, penyebab dia duk galik, dia tak nampak dunia ni skamer. Allah datang kat skamer tu saja. Silap lagi pula yang kena skamer tu lebih baik daripada yang merasa ada dia. Kadang tu lah. Itulah dia cuma sekalian. Hashtag malam ni dunia skamer. Tu je. Bismillah. Alhamdulillah. Hashtag dunia skamer. Skamer kita ingat dapat senang dengan usaha. Apa-apa saja bukan kerana Allah, semua skamer. Betul Ustaz? Mantap. Itulah perkataannya. Apa saja yang bukan kerana Allah, apa saja yang melalaikan kita pada Allah, itulah skamer terbesar kita. Ad-dunya mal'unatun. Mafhum hadis. Ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa zikrullah. Dunia semua terlaknat, kata Allah, kecuali padanya yang ingat Allah. Allah kata dalam surah Al-Munafiqun, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman, kata Allah, janganlah dilalaikan olehmu oleh harta dan anak-anakmu. Kena scam hidup-hidup. Kena scam. Ikut kadang-kadang kata isteri, kadang-kadang isteri kadang ikut kata, bukan kata agama, ikut kata dia. Lepas tu isteri buat sebab suami, kena scam lagi. Walau buat sebab Allah, lalu lakukan suruhan Allah pada suami. Bukan buat sebab suami suruh, buat suami sebab Allah suruh. Buat sebab Allah suruh. Dunia kena skamer. Dunia ada skamer terbesar. Ingat tu. Saya ambil surah Al-Munafiqun. Ambil surah Al-Munafiqun je mas sekalian. Surah Al-Munafiqun ayat berapa sekalian? Surah Al-Munafiqun je mas sekalian. La tulhikum amwalukum ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang beriman, jangan sampai anak hartamu dilalaikan. Dunia yang tak bawa kepada Allah, skamer terbesar. Ingat skamer ni kena rugi tipu duit je ke? Kena tipu hidup-hidup mas sekalian. Ada harta tapi tak ada pahala. Ada masa tak ada pahala. Ada tenaga tak ada pahala. Memang kena skamer hidup-hidup. Itu tak usah lah. Kita ni takut dengan skamer. Ya, takut duit habis. Tapi takut pahala habis, tak takut pula. Inilah dia kadang-kadang ni. Kadang nak memperingatkan orang tentang skamer. Tapi dia kena tipu sendiri dengan dunia, tak takut pula kena skamer. Walau terang-terang kena skamer dengan dunia. Tak nak tutup aurat, tak nak buat apa yang Allah suruh. Buat apa yang dia suka, buat suka-suka. Inilah dia. Ingat lain sekali. Ingat scam sebab duit dia. Asal scamnya duit, scamnya duit. Walau sebelum kena scam dengan duit, dunia tu skamer besar dah. Saya berani hashtag, inilah dia, dunia skamer terbesar kita. Kena tipu masak-masak dengan suami, kena tipu masak-masak dengan isteri, anak-anak. Apa dia? Apa maksud kena tipu ni? Kita duk ingatkan kerugian dunia, tidak fikirkan tentang apa tujuan Allah adakan dunia.
Kita duk fikirkan masalah anak, tapi tidak fikirkan apa sebenarnya Allah datang ke anak untuk kita. Masalah anak sepatutnya hadapi saja. Jangan sampai kita lupa bahawasanya masalah itu datang dengan Allah. Kadang kita lupa, jemaah sekalian. Sebab apa? Sebab kita takut kehilangan dunia. Kita takut kena scam dengan perkataan duit. Itu jemaah sekalian. Sebab itu jemaah yang mulakan Allah SWT. Sebab tu kita kena timbang tara dengan baik. Perhatikan dengan baik-baik. Jangan salah kita menilai satu perkara itu. Jadi kalau kita lihat dalam perbahasan, kita pernah bincang dalam surah Al-Hadid. Dan surah Al-Hadid jelas ayat yang ke-20. Wa mal hayatud dunya illa mata'ud illa mata'ul ghurur. Dan Allah memperjelaskan tentang dunia tu. I'lamu annamal hayatud dunya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah bahawasanya dunia itu senda gurau dan main-main. Nampak dia sekalian. Jadi kita nak memberi ingatan supaya kita hari ini berhati-hati. Itu saja. Dunia adalah skema yang terbesar. Go to Gaza. Kita ni bukan main gila-gila macam itu. Sebelum you go to Gaza, you face your wife first. Dengan wife pun goyang, so sembang. Gaza ada cara je nanti. Cakap tulis, muka pun tak ada G tu, you lagi lah. Tak payah nak sembang kat dalam titi ni. Masuk, dengan muka tak ada, apa pun tak ada. Kalau berani gentleman, tunjuk muka. Tak usah lah nak perang-perang. Dengan bini pun berperang dah. Tak payah. Situ. Bawa ada masalah sikit, dah goyang. Kan? Baru kena cakap macam ni, dah bla 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 bla, tak tahan dengar. Ni di titi ni tu datang dia punya pelangin ni skema lah. Biasalah tu kan. Kita pun sekala layan lah sikit. Dia bukannya senang tu, kesian dia. Dia naik tu work hard. Dia nak ambil perhatian kan. Kita bagilah can, kita layan sikit, bla 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 penampar siapa tahu. Itulah biasalah tu. Biasalah tu. Kan. Kadang-kadang begitulah. Nampak? Kita cerita dia skema keluar. Biasalah tu. Mesti akan terbongkar. Tak boleh tahan. Tak boleh tahan dia. Tak boleh tahan. Nampak tidak? Tak boleh tahan. Tak ada duit, tak boleh tahan. Taib. Jadi jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kesian sebab dia terpaksa dengar. Dia duduk, dia terpaksa dengar. Dia duduk, dia terpaksa dengar. Allah buat dia terpaksa dengar. Dia tak boleh nak kuasai pun. Kalau dia terror, dia akan kuasai kita. Tak boleh pun kuasai. Dia hanya boleh jadi pengacau saja, kan? Tapi itulah, dia tak ada pilihan. Allah gerakkan dia kena hadap, dengar telinga. Allahu Akbar. Okey, jemaah sekalian, itu je tagline kita pada malam ni. #dunia skema besar. Asyik takut kena skema duit dia. Walhal pahala kita tak ke mana-mana perginya. Dah ke mana-mana perginya. Hangus pahala kita. Kita tak takut kena scam pahala. Tak takut kita kena scam dengan pahala. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sinilah kita nak membina orang kata apa, perjalanan yang lebih jelas, yang lebih orang kata apa, benar, tepat. Apa sebenarnya maksud skema tu? Dan di sini Allah telah nyatakan dunia itu adalah permainan sendu gurau. Dan memang kita hari ni kalau terkesan dengan dunia, duk risau dengan dunia, duk menangis sebab dunia, memang kena scam lah tu. Takut-takut dengan dunia, memang berkira memang kena scam lah. Belum apa-apa lagi kena scam lah. Itulah dia. Jadi sebenarnya jemaah yang memuliakan Allah SWT. Sebab tu orang beriman ni, antara tanda yang kena scam dengan dunia lah, dia ada istilah rugi. Walhal orang beriman tak ada istilah rugi. Tak ada kerugian jemaah sekalian. Orang beriman tak ada istilah kerugian. In any condition, tak ada kerugian. Macam tadi Puan Hajah kita Ikara ni, ada Hajah.
Kan? Jatikah kan? Oh, trauma ustaz kena scam. Padahal itulah sepatutnya. Sebab apa? Sebab itu membawa kepada keuntungan. Sebab untung sebenarnya jadi pahala. Sebab kita kan nak duit. Nak duit kan nak, kalau boleh kita kan nak buat pahala. Tangan-tangan laju. Dia nak buat pahala ni. Nak buat pahala ni. Dia ni kan, kalau jumpa depan-depan saya memang penampau siam. Saya cakap tu terang ni. Takat dalam titi ni boleh lah sembang kat situ. Geram pula kita. Stop lah kalau boleh. Please stop dah, dia dah panas. Biasalah tu. Saya sekala kita. Ni kan. Saya cakap terang lah. Itu je. Tapi tak apa. Apa ni pun balik pada puan ikat. Hajah dah Jatika. Kan? Kita kan nak apa? Nak duit kan nak pahala. Nak pahala. Nak duit kan nak buat pahala. Sekali kena scam. Sebenarnya dah jadi pahala dah. Tu kadang-kadang kita ni bohong lebih. Cakap nak pahala, nak pahala. Sebenarnya nak harta bukan nak pahala. Walhal bila kita ridha, memang kalau orang dengar marah kan. Orang dengar marah dengar. Tapi kita nak pahala kan. Bila pahala tak rugi. Bila kita niatkan kembali akhirnya, ya Allah aku redha atas perkara ini, mungkin ada sebab-sebab tak betul, aku redha. Dapat pahala tidak? Patut senyumlah. Contoh aja. Sebab aja keluarga tadi trauma kena scam. Tak ada seorang pun trauma dengan dunia kena scam. Itu sepatutnya. Dan sebenarnya orang beriman takkan rugi, tak ada istilah rugi. Tak ada istilah rugi. Tak ada kerugian. Sebenarnya orang beriman tak ada kerugian. Jadi jemaah sekalian, biar dia. Tak apa. Jadi jemaah sekalian nak bagi tahu orang beriman tak ada rugi, tak ada kerugian. Sebab apa? Sebab kita memang nak pahala. Bila sebut nak pahala, maka kita tidak akan rugi. Itu sebenarnya. Contoh nak suami tapi tak nak taat. Walau suami itu ladang untuk taat. Apa pun keadaan dia, bahawasanya kita tetap akan boleh buat taat. Kita dapat pahala. Itu sepatutnya. Saya pernah kena scam, Ustaz. Aku buat akhbar ni. Jangan tumpu scam duit je ni. Saya cerita sekarang ni semua kita kena scam dengan dunia. Itu sejajanya. Scammer terbesar dunia. Jangan ingat kita ada duit tak kena scam. Kita ada duit kita kena scam dah. Bila kita tak buat untuk taat. Tak usah. Kita ni kena scam bila kita nampak untung rugi itu pada harta. Untung rugi je pada harta. Amal kena scam lah tu. Walhal pahala. Untung kita adalah pahala. Bila ada harta untuk pahala. Bukan sebab untuk benda. Saya pergi untuk umrah, saya berkena scam. Dapat pahala umrah. Aku bagai ni. Ya Allah, dapat pahala. Dapat pahala umrah. Inna amalu binniyat. Belum tentu kita pergi umrah tu pula sempurna pahala kita. Belum tentu. Manalah tahu kita pergi tersilap, ada perkara-perkara tak betul, kita tak kemas, tiba-tiba Allah ambil duit itu yang niat untuk pergi umrah, orang ambil tapi kita nak pergi terhalang. Allahu Akbar. Itu cara kita pandang. Itu cara kita pandang jemaah sekalian. Sebab tu kan saya kata orang beriman ni tak akan rugi. Ia kata-kata nak berteman, bukan nak buat kebaikan. Nak berteman, kita nak ada depan mata, kita tak nak berkhidmat. Walhal pahala. Ini banyak jemaah sekalian. Allahu Akbar. Ini kita saling ingat mengingatkan. Kita saling ingat mengingatkan jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah bantu kita, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk kita terus berada di dalam jalan kebenaran. Jalan kebenaran, insya-Allah. Khair. Baik jemaah sekalian, kita teruskan dengan munajat umat fi kulli hajat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita untuk kita meneruskan kehidupan kita ini, insya-Allah, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Khair. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan kepada semua jemaah yang ada pada malam ni ya Allah, kabulkan segala hajat kami dalam urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Permudahkan ya Allah segala urusan dunia dan akhirat kami ya Rabb. Nas'aluka an ya Allah fi kulli haja ya Rabb, khususan kepada umat Islam seluruh dunia ya Allah, khususan fi Palestin wa fi Gaza wa fi Rafah wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Allah. Bebaskan Masjidil Aqsa ya Allah. Ya Allah, peliharalah khususan negara Malaysia ya Allah daripada segala balak bencana, banjir besar, kemarau berpanjangan ya Allah, dan juga negara-negara Islam yang lain ya Allah. Dan di mana jua ya Allah jemaah kami berada ya Allah, peliharalah ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghfir ya Hayyu. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah munajat umat kita pada malam yang penuh barakah ni jemaah sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhir kalam daripada saya jemaah sekalian. Ni Allah tunjuk depan-depan jemaah sekalian Depan-depan Allah tunjuk ni. Tak siapa-siapa tadi tak boleh tahan. Dia takkan boleh tahan. Sebab itu I don't care. Gangguan ada tapi jangan terganggu. I don't care. Kita ada prinsip kita. Sebab tu nak kata scammer, lantaklah. Kita ada keyakinan kita. Kita ada matlamat kita. Apa kata-kataku kena scammer? Tu nampaknya. Pergi mana? Jangan.
Gangguan akan ada. Tapi kita pantang sekali terganggu. Kalau benar kita tahu hala tuju kita ke mana. Walaupun kita ada salah, kita tahu. Kita ada silap. Tapi jangan terganggu dengan kesalahan kita. Jangan terganggu dengan kesilapan kita. Teruskan perjalanan. Perbetulkan kembali kesilapan, kekhilafan yang ada. Jangan berhenti daripada melakukan kebaikan. Biar kebaikan menguasai keadaan. Jangan keadaan menguasai kebaikan. Dia cuba nak pancing. Sebab cakap kalau depan-depan aku siku je, tak ada masalah. Tapi setakat macam ni, I don't care. Betul kata Cik Nadir. Dah berapa banyak kita lalui. Singing. Itulah. Dalam kata singing, berdarah tinggal dia marah. Jangan. Lu mau langgar Al-Fatihah. Lu tahu ke itu langit tinggi rendah macam mana? Lu jangan main-main. Lu belum tahu apa itu Al-Fatihah. You jangan main-main. Bila Allah nak bagi mandat Fatihah, kalau Allah dah bagi, Allah bagi. Nak turun Al-Fatihah ni, 7 petala langit buka je mas sekalian. 7 petala langit. Kalau Allah bagi izin kita baca setiap malam, siapa berani scam kita? Bagi tahu. Jangan pandang mudah dengan Fatihah. Allah dah kata dah, Al-Fatihah tu paling besar, paling besar. Minta maaf cakap, kadang-kadang masih ada yang buta dalam melihat. Allah dah kata dah, kalau saya kata minta bayar lah, rasa dunia sini saya minta bayar kalau dia dengar saya baca Fatihah. Kalau Allah nak minta bayar lah Fatihah, ya Allah. Kalau nak baca Fatihah 40 kali, 41 kali, silakan Tuan Mahdi. Tak ada masalah, ambil pada mana yang ni. Sebenarnya tak ada khusus. Tak ada khusus. Tapi yang bagi kita Fatihah itu ada perbincangan yang besar. Rujuk dalam bab surat Taha 131. Satu kurniaan yang besar. Sebab tu saya yakin Al-Fatihah ni bukan main-main. Kalau dah boleh beramal dengan dia, jangan takut, jangan gentar berhadapan dengan apa saja. InsyaAllah terpelihara. Sebab tu bila kata kita jaga solat tu padanya ada Fatihah. Jaga solat tu padanya ada Fatihah jemaah sekalian. Sebab tu pelik orangnya jaga solat masih lagi rasa tertipu dengan dunia. Tak nampak lagi apa fitnah besar dunia. Walau dunia tu memang skema betul. Tak usah sembang lah sikit-sikit nak berniaga, sikit-sikit nak jual barang dunia. Kadang-kadang tu kan pahala tak nak pula direbutnya. Barang-barang benda laju pula. Kan? Sebab tu tengok Allah tunjuk depan-depan. Depan-depan. You try tengok. Layan nak tengok, nak bagi panas. Tengok siapa yang mengalah nanti. Jangan. Di sini nak bagi tahunya. Gangguan tetap ada. Gangguan terbesar dunia. Skema paling besar. Dunia mengganggu fokus kita jemaah sekalian. Sibuk takut hilang dunia. Hilang pala tak takut. Tak takut hilang pala. Tak ada orang kata hati-hati nanti kena scam. Tak takut ke nanti hilang pala. Tak ada orang peringatkan kita. Tapi kalau takut hilang duit, punyalah orang bagi. Takut hilang duit. Kalau hilang pala, sorang. Sebab apa? Pala tak nampak. Itulah cerita. Jangan main-main. Sebab itulah dia. Bukanlah kata suruh menipu, tapi nak bagi tahunya dunia penipu tu. Tak ada orang kata nak marah hilang pahala. Kalau hilang harta, walau harta lah yang akan ditanya 2 kali dekat akhirat nanti. Wallahu a'lam jemaah sekalian. Cukup setakat tu dulu. Kita sambung pada perbincangan datang. Orang Melaka, orang di selatan jemput hadir malam esok. Kita berdepan bertalaki di surah apa tadi? Surah Nurul Iman ya. Jemput datang, kita mengaji sifat 20. Kita mantapkan lagi kefahaman kita tentang sifat 20. InsyaAllah Allah pelihara kita dunia akhirat. Wallahu alam. Jangan jadi skamer dunia. Jangan di scam oleh dunia. Hidup. Wallahu alam. Mohon maaf daripada saya. Tak kekurangan, tak kasar kata tukaran bicara dalam penyampaian.
Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.